Example 2. Okay, mari kita mula bincang example 2. Kita tengok soalannya. A person pulls a 50 kg crate 40 meter along a horizontal floor by a constant force F. Okay. Sebenarnya dalam case chapter 5 ni, kita tak payah nak lukis free body diagram, tak payah. Tapi kadang-kadang kalau dalam gambar rajah ni dia serabut sangat, kita nak lukis berasingan, boleh, tak ada masalah. Okay. Ada force F. Ini bukan free body diagram lah. Ini sekadar nak tengok force. Ingat, dalam chapter 5 ni kita tengok, dalam work done ni kita tengok force dengan displacement dia. Berapa angle kan. Okay, and then dia kata, force F 100 Newton at an angle 37 degree. Okay, macam itulah gambar dia. 37 degree. And then dia kata, the floor is rough. Lantai itu kasar. Dan ada friction. Exert a friction force 50 Newton. Okay, kalau objek tu bergerak ke kanan, friction oppose the motion. Dalam kes ni sebenarnya ni dalam kes kinetic friction ni. Ya. Saya nak labelkan dalam gambar saya ni, ini bukan free body diagram. Sepatutnya dalam free body diagram hanya force yang sama je lah yang kita lukis. Tapi ini bukan free body diagram, saya nak labelkan displacement kita. Sebab kita nak tengok, bila kita nak kira work done, kita nak tengok angle antara force dan juga displacement. Okey. Jadi kat sini kita ada normal force ke atas, weight ke bawah. Okey. Ni penting ni. Okey. So soalan A, work done by normal force. Soalan B, work done by weight. Awak tengok gambar rajah ni. Normal force dan juga weight. Saya ingat nak select yang ni saja. Dia tak boleh select. Tak apalah. Okay. Normal force dan juga weight. Angle di antara normal force dan juga weight. Kalau saya tuliskan dengan satu pen yang ni. Angle dia 90 degree. Okay. Jadi untuk soalan A dan soalan B. Work done by normal force is equals to normal force times displacement times cos theta. Okay. So, cos 90 degree is equals to 0. Jadi, work done by normal force sama dengan 0. Tak ada isu lah. Okay. Sama lah juga dengan weight. Arti kata lain, normal force dengan weight ni tak menyebabkan pun objek tu bergerak. Maka, work done by normal force dan juga weight adalah kosong. Okay. Work done by weight. Weight saya nak guna simbol G. Work done by weight. Tak boleh WW kan. Work done by weight. WG saya label itu. Is equals to weight times S times cos theta. Sama juga theta 90 degree. Okay, jadi work done by gravity ataupun work done by weight force is 0 joule. Okay, tu tak ada isu. Okay, C ni. Work done by force F. Work done by force F. Okay, kita tengok. Force F berapa? Force F dia bagi 100 Newton. Displacement dia bagi 40 meter. Okay. Angle theta 37. Okay. Jadi dalam kes ini, work done by force F is equals to F times S times cos theta. The force is 100 Newton. The displacement is 40 meter. Cos 37 degree. Okay. Kat sini awak akan dapat positif lah. Sama dengan
3,195. 94.5 joule. Okay, selesai kat situ. Tak ada isu. Okay. A, B, C, D. Work done by friction force. Okay, ini friction. Okay, ini displacement. Angle di antara friction dan juga displacement adalah 180 degree. Okay, so daripada equation itu saja kita boleh kira work done by friction sama dengan frictional force times displacement times cos theta. Dalam kes ini friction sama dengan dia bagi 50 Newton, displacement 40 meter dan juga cos 180 degree. So work done by friction kita akan dapat sama dengan negative 2000. Okay, negative 2000 joule. Dan yang terakhir sekali, E. Okay, dia nak total work done on the crate. Okay, total work done. Okay, the net work done. Work done ni skala. Skala ni macam masa, macam jarak kan. Kalau kita nak cari total, kita tambahkan je macam biasa. Okay, tambahkan saja macam biasa. So the net work done sama dengan work done by weight, work done by gravity, work done by normal force, tambah work done by friction, tambah work done by force F. Itu saja. Okay. Kena include negatif tak? Mestilah kena include negatif. Saya tadi cakap work done ini sama dengan skala kuantiti, maka tak ada jarak kan? Saya tak cakap tak payah include negative sign. Negative sign dalam work done berbeza, maksudnya negative sign dalam chapter 4, chapter skala, chapter vector kan. Negative sign tetap kita kena ganti dalam pengiraan kita. Kerana negatif itu walaupun dia tak menunjukkan arah, dia menunjukkan bahawa energi itu transfer out of the system ataupun into the system. Okay, so dekat sini 0 plus 0 plus negative 2000 plus 3194.5. Okay, jadi the total work done on the crate is 1194.5 joule. Okay. Jadi saya nak bagi faham kat sini. Kalau kita tarik satu kotak pada lantai yang kasar, daya yang kita tarik tu menyebabkan kotak itu nak bergerak laju. Ini daya yang kita tarik. Okay. Tetapi friction, geseran, dia bukan nak menyebabkan kotak tu laju. Dia nak memperlahankan kotak tu. Jadi yang ini, yang kita tarik tu, kita bagi kotak tu energi. Friction pula, dia ambil energi kotak tu. Nak bagi faham ni. Kita exert force, kita bagi kotak tu energi, nak gerakkan kotak tu. Friction, dia ambil energi kotak tu. Tu cerita dia. Okey, jadi friction ni akan melambatkan kotak tu bergerak. Dia akan memperlahankan kotak tu bergerak. Kita nak melajukan kotak tu bergerak. Sebab itulah friction ni negative sign. Dia ambil energi. Energy is transferred from the box, from the crate
into the environment. Apa jadi? Apa environment? Kalau kita rasa friction, kita rasa haba. Haba ada rasa panas. Pasal apa? Energi yang sepatutnya kita transfer pada kotak tu dah berubah kepada heat. Yang disebabkan oleh friction. Sebab tu dia negative 2000. Dia hilang 2000 daripada friction. Asal kita bagi 3194.5 joule. Kita bagi. Hilang 2000 joule disebabkan friction saja. Maka total energi yang kita transfer pada kotak itu ataupun total work done yang kita buat pada kotak itu sama dengan 1194.5 joule. Itu kena faham benda tu. Okey, cuma saya nak bagi tahu bila kita kira net work done, tak semesti kita kena kira satu-satu macam ni. Okey. Dalam soalan ni, saya kira satu-satu macam ni. Saya nak tunjukkan saja bahawa the net work done ini adalah hasil tambah work done bagi semua force yang bertindak pada crate itu. Kita juga boleh selesaikan soalan ini dengan gunakan rumus terus F10 times S time cos theta. Ya betul. Kita boleh terus gunakan F net times S times cos theta. Apa dia F net? F net ini adalah net force pada kotak itu. Net force pada kotak itu. Kalau saya rujuk balik gambar rajah yang atas ni tadi, bolehlah kita copy semua kali ni. Waktu bawah. Kalau kita rujuk gambar yang tadi ni, nak cari F net ni macam chapter 4. Okay. Cuma dalam kes ini, net force pada Y component sama dengan kosong. Pasal apa? Objek tidak bergerak pada Y component. Net force pada X component, okay, sama dengan, buat balik, F cos theta minus friction. Okay. Itu dia F net. Jadi F net dalam kes ini, sebab Fy dah sama dengan kosong, maka F net dalam kes ini adalah sum of Fx. Total force pada X komponennya. Ini sama dengan F cos theta minus Fk. Yang ini bukannya cerita tentang, apa nama? Ini bukan cerita tentang, tentang apa kita panggil? Tentang cos theta ni bukannya equation Fs cos theta tau. Ini force, vector. Okay. Jadi kalau kita masukkan, jadi apa? 100 cos 37 minus 50. Okay. Berapa F net? Okay, F net kita dapat positif. $29.863 64 Newton. Jadi F net kita positif. Kalau saya lukiskan balik objek tu dengan gambar rajah F net, kita dapat tahu bahawa net force kita positif. Displacement 40 meter. Jadi apply balik equation work done sama dengan F net, work done net sama dengan F net times S times cos theta. Okey, kita akan dapat 29.864 times 40 times cos 0 degree. Kita akan dapat work done, sama tak jawapan dia? Okey, 2.864 darab 40 sama dengan 29. Saya type 29.864 darab 40. Saya akan dapat jawapan sama dengan sama juga 1194
94.556 Joule. Ada lagi ke jawapan dia? Sama saja. Okey, semua mungkin round off error lah dekat situ. Okey, yang ini kita ambil banyak sikit titik perpuluhan. Jadi nak kena faham. Boleh juga kita cari work done net dengan cara ini. Okey, work done net sama dengan F net S cos theta. Okey, cuma perbincangan kita yang sebelum ni saya nak menunjukkan bahawa work done pada satu sistem itu sama dengan total work done by each force acted on the system. Soalan?